inisiatif yang paling berkesan untuk meningkatkan kesedaran tentang pencegahan bunuh diri dan juga kesihatan mental lelaki? Okey, terima kasih Daniel. Jadi saya rasa pertama sekali bila kita membuat apa saja, mungkin kempen-kempen kesedaran, pendedahan tentang isu kesihatan mental ni, kita memberi fokus kepada lelaki. So biasa ni kan satu agak general, keduanya banyak memfokuskan kepada wanita kan biasanya, tetapi lelaki ni sangat kurang sebenarnya. Itu satu. Tapi kedua ni juga melibatkan lelaki. Jadi kita buat kempen kesedaran tapi yang datang semua wanita. Maka kita di Miasa, kita tahun ini saja kita membuat lebih kurang 200 program. 200 program, 80% wanita, 20% je lelaki sebenarnya. Jadi bila kita translate that into seeking help juga begitu. Sebab bila ilmu kurang, maka sudah tentu mereka tidak merasakan tak apa, aku kuat ni, aku I just hold on kan, sampai macam tadilah, then you hit the breaking point kan. Ketiganya, saya rasa kalau kita boleh menyediakan macam Dr. Lau katakan tadi, kumpulan sokongan di mana it acts as a safe space. Jadi semua para lelaki sebenarnya, daripada moderator kepada mereka yang hadir. Jadi kita menyediakan ruang-ruang yang selamat sebenarnya. Jadi para lelaki boleh hadir. Kemudian kita juga kena bermula daripada rumah lah. Jadi bila kita bermula daripada rumah ni, mungkin kita mendorong suami, atuk, bapa saudara, sepupu lelaki, anak lelaki, adik-beradik lelaki, begitu, terlibat dalam perbincangan, meluahkan emosi ini. Jadi benda tu kita normalisasikan. Sebab selalu lelaki ni, how are you? I'm fine. That's it, end of conversation. Fine, thank you. I'm fine, thank you. Begitu kan Daniel? Ni macam biasa. Betul lah Dr. Lau? How are you? Fine, thank you. I'm good. Dia begitu, that's it, period. Begitu. Jadi saya rasa kalau kita dapat melibatkan para lelaki dalam semua yang saya katakan tadi, insyaAllah mungkin lelaki akan rasa mungkin lebih selesa, mungkin rasa lebih selamat, mungkin rasa tidak begitu aneh nak berkongsi dan bercakap tentang emosi. Jadi saya quote daripada KJ, sebab KJ selalu cakap benda ni, I don't just want to be the child of my father, but I also want to be the child of my mother. So we want to be able to talk about feelings. Yang ni yang kita harapkan. Kemudian di Miasa sendiri, sudah tentu kami menyediakan pelbagai perkhidmatan. Sebab kita nak bila orang hadir je ke Miasa, there's always something for you, so you don't go home empty handed. Jadi di Miasa ni kita ada pelbagai perkhidmatan. Jadi saya kongsikan kalau boleh. Satu sudah tentu talian 24 jam tadi. 7 hari seminggu kita ada pasukan krisis yang beroperasi di satu Malaysia across the nation. Kemudian kita ada, kalau anda perlu menjalankan ujian saringan kesihatan mental ataupun ujian klinikal ataupun peer support, anda perlukan sokongan daripada individu yang hidup dengan penyakit mental. Kami adalah, kita panggil intentional peer support specialist Kemudian kita juga ada counselling, sudah tentu. Kita ada therapy services, kita ada spiritual therapy, dan kemudian kita juga ada art based classes. Kita ada art, kita ada dance, expressive dance, kita ada speech and drama. Kemudian paling baru kita introduce pound class. Jadi untuk golongan wanita juga, kita ada kelas-kelas yang khusus golongan wanita, ada yang terbuka. Jadi anda tak kira umur berapa, remaja, dewasa, tua, semua boleh hadir ke tempat kami. Kemudian kita banyak menjalankan outreach programs kepada golongan-golongan yang lebih rentan lah. Contohnya gelandangan, macam hari ini kami di Chowkit. Kita menjalankan program Santai Minda Sihat untuk menyantuni warga, bukan saja Chowkit tetapi golongan B40 di sekitar kawasan Chowkit juga. Kita juga memberikan kita panggil essential baskets ataupun food baskets kepada golongan B40 setiap hari Jumaat. Jadi kalau anda tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada hygiene products, boleh hadir ke Miasa. Kalau tak boleh hadir, kami boleh pergi ke anda untuk memberikan bantuan. Kita juga membuat home visits. Disebabkan oleh faktor-faktor XYZ ni, ada individu yang tak dapat hadir ke Miasa. Kita boleh hadir ke tempat anda untuk memberikan bantuan tapi of course limitasinya secara geografinya lah. Di mana kami berada, kita boleh memberikan bantuan, insyaAllah jadi sebenarnya bantuan-bantuan yang disediakan oleh Miasa ni banyak, dan kita cuba memvariasikan, macam saya katakan tadi, agar ada, there's always something for everyone, insyaAllah. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak, sebab saya tahu dan faham ramai orang saya kata wanita, the first step pergi ke mana sebenarnya. Sebab walaupun perkhidmatan banyak di komuniti kan Daniel, tetapi kalau orang tidak tahu, orang tak tahu ke mana nak pergi sebenarnya. Jadi understanding mental health help is also something that people need to learn. Jadi kami di Miasa kita bantu untuk navigate bagi individu-individu yang perlukan bantuan ini. Okey, macam wanita cakap banyak program yang buat dalam masa setahun apa semua. So boleh tak beritahu bagaimanakah cara untuk
menghubungi Miasa sendiri ataupun pendengar saya nak join any of your Boleh. programs? Okay, yang paling mudah, if you are on WhatsApp, boleh join WhatsApp channel. Sebab kami di channel is a one-way communication. Di situ kami akan update segala program aktiviti dan anda boleh klik je dekat link tu. Keduanya, anda boleh terus ke social media Miasa. Kami di semua platform sebenarnya, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, dan juga laman web Miasa, www.miasa.org.my, MIESA ya. Jadi itu cara yang paling mudah. Ataupun boleh terus ke talian kami 03 7932 1409 mental block kejap. But that is the number. Tapi paling senang boleh telefon 1800 1800 666. Itu dia. Terima kasih Puan Ita. Sama-sama. Kita pun